Okey, kita bersambung pula untuk bahagian ketiga, part 3. Okey, pengurusan murid yang disahkan positif, kontak rapat, bergejala dan penutupan sekolah kerana COVID-19. Okey, kita tengok dulu bagi murid yang bergejala. Okey, ini maksudnya kalau bergejala semasa berada di sekolah. Contohnya murid dah belajar sejam, tiba-tiba demam. Okey, kita akan uruskan. Tetapi jika semasa sampai di sekolah, kita dah detect bergejala, jadi murid akan terus ikut ibu bapa balik ke rumah lah. Okey, bila kita dapat detect murid itu bergejala, kita akan asingkan murid di bilik isolasi. Okey, melaksanakan ujian kendiri COVID-19 bagi murid dan memaklumkan kepada ibu bapa penjaga, ahli keluarga keadaan murid, guru dan warga sekolah tersebut. Okey. Okey, bagi pengurusan untuk kontak rapat pula Okey, mengasingkan bila kita dapat info daripada ibu bapa, tiba-tiba kita dapat info murid ini adalah kontak rapat kepada pesakit COVID-19. Contohnya lah ibunya yang positif, murid dah datang sekolah dah. Tiba-tiba ibunya pergi buat saringan dan dapat tahu kontak rapat. Ibu tu maksudnya belum kuarantin, belum apalah. Jadi, kita akan asingkan murid di bilik berlainan. Sama juga akan jalankan ujian kendiri COVID-19 bagi murid. Memaklumkan kepada PKD untuk mendapatkan nasihat dan arahan selanjutnya. Memastikan mereka sentiasa memakai pelitup muka. Memantau dan mengawal pergerakan mereka. Memberikan kerjasama kepada PKD semasa siasatan dijalankan. Bagi murid harian, dia kena pasti sebagai kontak rapat, ibu bapa penjaga atau waris perlu dimaklumkan supaya membawa anak-anak jagaan pulang ke rumah. Okey, akan diuruskan oleh ibu bapa terus ambil ibu bapa atau penjaga ataupun wakil-wakilnya lah. Memastikan guru individu yang mengurus mereka memakai pelitup muka serta digalakkan memakai sarung tangan pakai buang, menjaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter daripada mereka dan kerap mencuci tangan dan air dan sabun ataupun sanitasi tangan. Mensanitasi tempat peralatan yang digunakan oleh mereka serta mendapatkan nasihat daripada PKD mengenai keperluan melaksanakan pembasmian kuman di lokasi yang dikenal pasti. Okey, seterusnya pengurusan murid yang disahkan positif COVID-19. Okey, terus kita asingkanlah Okey, bila contohnya kita dah buat kit ujian kendiri tu dan dia dah dapati positif. Okey, memang kita dah asingkan awal-awal. Okey, jadi dia akan kekallah berada di bilik isolasi. Kita akan maklumkan PKD. Okey, lepas tu maklumkan pesakit sentiasa memakai pelitup muka, memastikan guru individu menguruskan seperti tadilah Okey, amalkan semua ni. Okey, memantau dan mengawal pergerakan pesakit. Okey, dan memberi kerjasama kepada PKD untuk menjalankan siasatan dan mengenal pasti kontak rapat kepada pesakit. Pesakit dan kontak rapat akan diuruskan selanjutnya oleh PKD mengikut SOP yang ditetapkan. Okey, bagi murid harian, murid kita lah sekiranya PKD tidak tiba atau atas arahan PKD, ahli keluarga perlu dimaklumkan untuk menjemput pesakit dari sekolah. Okey, contohnya tak ada PKD tak dapat datang, jadi ahli keluarga akan dihubungilah untuk jemput pesakit dengan menggunakan kenderaan sendiri. Hanya seorang sahaja dibenarkan menjemput pesakit dan hendaklah terus pulang ke rumah. Ahli keluarga hendaklah mematuhi SOP termasuk memakai pelitup muka dan membuka tingkap kenderaan sepanjang perjalanan pulang ke rumah. Ahli keluarga hendaklah memaklumkan kepada PKD yang berhampiran dengan segera apabila tiba di rumah. Okey, jadi sekolah pula lepas tu akan mensanitasilah tempat dan peralatan yang digunakan. Okey, penutupan sekolah kerana COVID-19. Okey, kita seperti saya maklumkan sebelum ni juga, penutupan sekolah ataupun kelas hanya atas arahan daripada KKM atau JPM. Okey, makluman penutupan atau pembukaan semula sekolah akan dibuat. Okey, dan pembasmian kuman dan pengesanan kontak rapat atas nasihat KKM akan dijalankan. Okey, tadi saya ada sebut tentang pengurusan ujian kendiri COVID-19. Okey, sebelum ni tak ada untuk kali ini, pembukaan sekolah kali ini ada dibekalkan ujian kendiri COVID-19 bagi murid yang bergejala di sekolah. Okey, tanggungjawab sekolah memantau pelaksanaan ujian kendiri COVID-19 sehingga selesai, menyediakan tempat melaksanakan ujian iaitu di bilik isolasi, memaklumkan keputusan ujian COVID-19 murid kepada ibu bapa penjaga dan PKD sekiranya keputusan ujian adalah positif. Okey, melapor status pelaksanaan ujian COVID-19 kepada JPN atau PPD, mendapatkan kebenaran daripada ibu bapa penjaga untuk melaksanakan saringan kendiri menggunakan kit ujian kendiri COVID-19 kepada anak-anak jagaan mereka menggunakan surat kebenaran seperti di lampiran 1.
Okey, jadi ini adalah borang kebenaran ibu bapa penjaga bagi kebenaran untuk pihak sekolah melaksanakan ujian kendiri COVID-19. Okey, jadi borang ini nanti akan dimasukkan dalam grup WhatsApp. Jadi ibu bapa yang boleh cetak sendiri, kita minta cetak sendiri. Isi selengkapnya, pastikan tanda yang kadang-kadang ibu bapa tertinggal, lupa nak potong, bersetuju atau tidak bersetuju. Jadi kita tak tahu keputusan ibu bapa sebenarnya setuju ataupun tidak beri kebenaran untuk kami jalankan ujian kendiri COVID-19 ni. Okey, jadi tapi ibu bapa jangan risau, nanti saya juga akan sertakan video cara pelaksanaan ujian kendiri COVID-19 ni, hanya calitan dalam mulut lah yang calitan minta maaf, bukan calitan, hanya ujian air liur. Okey, air liur seperti murid perlu ludah dalam satu bekas tu, dan kita akan ambil situ. Dia tak ada jolok-jolok hidung, tak ada jolok-jolok tekak, tak ada. Okey, hanya ludah sahaja. Okey, dan bila borang ni selesai diisi, boleh bawa pada hari pertama murid hadir ke sekolah dan serahkan kepada guru kelas. Kita akan kumpul dan kita akan dokumentkan lah. Kita akan tengok sama ada murid bersetuju ataupun tidak bersetuju. Okey, bagi yang tiada kemudian untuk mencetak di rumah, okey, kita akan letak juga di pondok jaga. Jadi boleh ambil sebelum anak tuan-puan naik ke sekolah, isi dan pulangkan pada hari pertama persekolahan dan minta murid serah kepada guru kelas. Jangan pulang balik kepada pondok jaga. Okey, serah pada hari pertama persekolahan. Okey, tanggungjawab ibu bapa penjaga. Okey, memberikan kebenaran kepada pihak sekolah untuk melaksanakan saringan menggunakan kit ujian kendiri COVID-19 kepada anak jagaan mereka. Memberikan kerjasama sepenuhnya kepada pihak sekolah semasa anak-anak jagaan menjalankan ujian kendiri COVID-19. Okey, tanggungjawab murid. Memberikan kerjasama sepenuhnya kepada pihak sekolah semasa menjalani ujian, melaksanakan ujian dengan mematuhi tata cara penggunaan kit ujian kendiri COVID-19, memastikan aspek keselamatan dipatuhi ketika melaksanakan ujian kendiri COVID-19. Okey, rujuk video tata cara yang akan diberikan guru kelas. Okey, seperti saya cakap tadi, saya akan berikan video lah. Okey, nanti guru akan bantu. Okey, sebenarnya ujian nama pun ujian kendiri perlu dilaksanakan secara kendiri oleh murid. Okey, tapi bagi murid terutamanya yang tahap 1 lah, mungkin akan ada guru yang akan bantu. Okey, bantu. Okey, seterusnya pelaksanaan aktiviti sukan dan co-curriculum ataupun ujian segak bukan ataupun lah dan ujian segak lah. Okey, pelaksanaan aktiviti sukan dan co-curriculum masih tidak dibenarkan secara bersemuka, jadi aktiviti diadakan secara atas talian. Okey, dan saya dapat makluman daripada JPK Kukuh, ujian segak bagi tahap 2 ditangguhkan. Peraturan sekolah. Okey, kalau nak rujuk keseluruhan peraturan sekolah, boleh rujuk buku peraturan sekolah SK Pintas Puding. Saya hanya highlightkan beberapa peraturan lah. Okey, pertama tentang kehadiran. Okey, kehadiran murid pada setiap hari persekolahan adalah wajib. Tetapi, jika murid tidak dapat hadir, ibu bapa penjaga perlu sediakan surat makluman ataupun sijil cuti sakit untuk diserahkan kepada guru kelas apabila murid hadir nanti. Walau bagaimanapun, kita minta kerjasama ibu bapa penjaga untuk maklumkan awal kepada guru kelas melalui WhatsApp sebelum jam 8 pagi. Okey, contohnya hari Ahad anak tak sihat ke, ada masalah apa, sebelum 8 pagi WhatsApp pada guru kelas maklumkan ni dan nanti baru selesaikan berkenaan dengan surat. Okey, kerana kita perlu buat pelaporan setiap hari kenapa murid tak hadir. Okey, jadi kalau tak ada tanpa makluman berturut ataupun tidak berturut, murid dikira ponting dan akan diberikan surat amaran. Okey. Okey, dan kita juga disediakan satu format surat ni. Okey. Kalau tengok kat sini agak sikit kecil lah, nanti saya akan bagi surat ni dalam grup kelas. Okey, jadi kalaulah tuan-puan tidak mahu hantar anak ke sekolah, terutamanya mungkin sebab bimbang untuk keselamatan anak, kesihatan anak. Okey, tak ada masalah tentang tu. Tindakan disiplin tidak akan diambil, tetapi minta isi ataupun boleh juga buat surat sendiri, tak ada masalah. Ini hanya satu contoh lah. Okey, dan tandakanlah di kolom yang berkenaan. Okey, ada masalah peribadi ke, masalah keluarga, kita hanya sediakan satu format sahaja. Tak semestinya menggunakan yang ini. Okey, kita hanya bantu berapa lah untuk guna format ini. Ini pun akan diberikan dalam grup WhatsApp kelas.
dan juga akan diletakkan di pondok jaga pengawal. Okey, jadi kita harap kita bagi satu salinan ibu bapa, mana yang ambil satu sahaja dan perbanyakkanlah sendiri. Kita tak mampu nak sediakan setiap kali murid tak hadir, sediakan banyak kali ni. Jadi harap print perbanyakkan sendiri di kedai photostat atau di mana-mana kemudahan ya. Okey, berkenaan pakaian. Okey, ini juga perlu diberi perhatian. Okey, uniform sekolah ataupun pakaian sukan, pakaian biasa yang sopan dan mudah untuk murid uruskan diri. Okey, ada kat sini pakaian biasa. Apa-apa pakaian. Contohnya, uniform sekolah dah sempit kan, dah tak muat ataupun dah tak sesuai lagi nak dipakai, dibenarkan pakai pakaian biasa. Okey, baju kurung ke, baju t-shirt ke, boleh. Okey, tak ada masalah. KPM pun telah maklumkan tiada masalah untuk murid pakai pakaian biasa. Tapi cuma nasihat daripada kami cikgu-cikgu, bagilah pakaian yang mudah untuk murid uruskan diri. Contohnya nak ke tandas, okey, terutama yang tahap 1 lah. Kalau pakaian tu berlapis-lapis ke contohnya kan. Jadi nak ke tandas ataupun terlalu ketat, seluarnya terlalu ketat. Jadi nak buang air kecil, nak buang air besar agak susah untuk murid uruskan diri. Pastikan pakaian selesa lah. Okey, yang mudah kalau seluar tu yang tak ada zip kan, yang terus buka, mudah murid-murid untuk berurusan lah di tandas. Okey, nasihat guru saja. Yang penting murid hadir ke sekolah. Okey, pasal uniform, jangan risau. Okey, berkenaan aktiviti PJ pula, kalau cuba rujuk jadual kelas, kalau ada aktiviti PJ pada hari itu, okey, murid kena pakai pakaian sukan lah Okey, tapi tak semestinya yang ada lambang SKPP. Tak kisah, yang penting ada t-shirt, sesuai lah, yang pakaian sesuai untuk bersukan. Okey, berseluar dan berpakaian baju lah, baju yang sesuai. Okey, rambut juga. Okey, rambut ni pun kita harap murid-murid lelaki terutamanya dah lama cuti, rambut pun dah panjang kan. Kalau boleh sebelum datang sekolah dapatlah berambut seperti murid sekolah. Okey, janganlah rambut yang panjang-panjang atau yang berfashion-fashion Harapan kami sebegitulah. Okey, seterusnya saya pergi ke soalan lazim. Okey, bilakah sekolah akan mula dibuka? Okey, 8 bulan 11 2021, tahap 1 bagi kumpulan 1. Okey, 14 bulan 11, tahap 1 dan tahap 2, kumpulan 2. Okey, sebenarnya saya silap ni kumpulan 2. Okey, rujuk pada jadual Okey, bagaimanakah kaedah kehadiran murid dilaksanakan? Kehadiran dihadkan kepada 50% daripada jumlah keseluruhan murid dalam setiap kelas. Seperti saya yang telah maklumkan sebentar tadi. Adakah semua murid perlu divaksin dahulu sebelum hadir ke sekolah? Okey, tidak Murid tidak diwajibkan vaksin untuk hadir ke sekolah. Dan jangan risau, murid yang tidak divaksin akan dilayan sama seperti murid yang divaksin. Yang tahun 6 ni Adakah kaedah kehadiran secara penggiliran ini akan dilaksanakan sehingga Februari tahun 2022? Okey, KPM akan maklumkan sebarang perubahan berkaitan dengan kehadiran murid ke sekolah dari semasa ke semasa. Okey, buat masa ini macam itulah. Okey, penggiliran. Adakah ibu bapa penjaga boleh memilih untuk tidak menghantar anak jagaan ke sekolah atas sebab keselamatan? Ya, ibu bapa penjaga perlu mengemukakan surat pemakluman ketidakhadiran anak-anak jagaan kepada pihak sekolah bagi tujuan rekod. Ketidakhadiran tersebut tidak akan dianggap sebagai satu kesalahan disiplin. Yang penting ada surat maklumat. Okey, adakah murid perlu sentiasa memakai pelitup muka dalam kawasan apabila sekolah dibuka semula? Ya, murid wajib memakai pelitup muka sepanjang tempoh mereka berada dalam kawasan sekolah. Pemakaian pelitup muka berganda digalakkan. Adakah murid dibenarkan memakai pakaian selain daripada pakaian seragam sekolah? Ya juga, murid dibenarkan memakai pakaian sesuai, kemas dan sopan sekiranya pakaian seragam sekolah yang ada tidak lagi sesuai dipakai. Apakah tindakan pihak sekolah sekiranya terdapat kes positif COVID-19 apabila sekolah dibuka? Okey, sekolah akan maklumkan pada PKD, laporkan sistem, kita ada sistem data COVID-19 akan dilaporkan. Okey, PKD akan buat penilaian risiko bagi menentukan tindakan seterusnya. Adakah murid yang bergejala atau menjadi kontak rapat kepada pesakit COVID-19 semasa berada di sekolah asrama perlu menjalani ujian kendiri? Ya. Adakah murid dibenarkan makan di kantin sekolah? Tidak. Semua murid makan di dalam kelas masing-masing semasa waktu rehat dengan seliaan guru. Okey, bagaimanakah pembelajaran murid yang hadir secara penggiliran? Murid yang hadir secara bergilir mengikut PDP di sekolah untuk tempoh seminggu dan pengajaran PDPR secara sendiri pada minggu berikutnya. Seperti saya terangkanlah tadi Adakah murid yang belum dijadual untuk hadir ke sekolah perlu meneruskan PDPR? Ya. Okey. Adakah mata pelajaran PJ, PK dibenarkan? Ya. Okey, terpulanglah kepada guru Murid hendaklah berpakaian sukan dari rumah. Okey, jadi sebagai penutup,
pastikan nombor telefon bimbit ibu bapa penjaga aktif, dapat dihubungi. Okey, dan sekolah harapkan segalanya berjalan lancar. Jika ada sebarang soalan ataupun isu cadangan, sila hubungi guru kelas. Okey? Jadi sekian sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.